Bab 7, respirasi sel. Hari ini kita akan membincangkan subtopik 7.3 fermentasi. Okey, apakah yang kita akan discuss untuk topik ini? Pertama adalah faktor-faktor yang boleh menyebabkan fermentasi berlaku dalam sel. Kedua, menjelaskan dengan contoh penghasilan tenaga daripada glukosa semasa fermentasi sel otot manusia, lactobacillus, yeast, tumbuhan seperti padi. Kemudian kita akan belajar menulis, menerangkan persamaan perkataan untuk fermentasi asid laktik, fermentasi alkohol. Kemudian kita akan membandingkan dan membezakan antara respirasi aerob dan juga fermentasi. Okey, now kita tengok apakah itu fermentasi. Dalam tajuk tingkatan 4, okey, silibus yang baru. Okey, silibus yang baru ni lebih menekankan mengenai proses fermentasi. Apakah itu proses fermentasi? Proses fermentasi adalah proses penguraian glukosa tidak lengkap dalam typo dalam keadaan oksigen terhad ataupun tanpa oksigen. Okey, fermentasi ni ada dua jenis. Pertama adalah fermentasi alkohol, kedua adalah fermentasi asid laktik. Okey, now nampak tak tadi ke atas? Okey, awak kena tahu apa dia menulis persamaan perkataan. Ini adalah persamaan perkataan untuk fermentasi alkohol. Dalam fermentasi alkohol, glukosa akan diurai menjadi etanol, karbon dioksida dan juga tenaga. Jumlah tenaga dia adalah sedikit berbanding respirasi aerob. Okey, kalau fermentasi alkohol, bezanya adalah dari segi hasil. Okey, di sini, okey, ini adalah dia punya persamaan perkataannya. Glukosa akan diurai menjadi asid laktik dan juga tenaga. Tenaga yang dihasilkan adalah sedikit. So, apakah persamaan antara fermentasi alkohol dan juga fermentasi asid laktik? Persamaan substrat untuk menghasilkan tenaga adalah glukosa ataupun gula. Tengok ini persamaan. Glukosa, ini pun melibatkan glukosa. Okey, kita discuss dulu fermentasi yang berlaku pada alkohol. Kita discuss fermentasi alkohol. Fermentasi alkohol ada dua jenis. Pertama, berlaku di yeast. Kedua adalah pada tumbuhan. Now, yang berlaku pada yeast adalah, tengok dalam yeast ni mempunyai enzim zimis. Okey, mempunyai enzim zimis. So, enzim zimis ni fungsinya adalah untuk mempercepatkan tindak balas. Okey, fermentasi alkohol ni digunakan dalam mana? Digunakan dalam menghasilkan wine atau beer. Okey, macam mana? Sebab fermentasi alkohol akan menghasilkan etanol. Kemudian, fermentasi alkohol ni kita boleh temuinya di mana? Dalam menghasilkan roti. Okey, macam mana awak perasan tak? Roti tu kan ada yang kembang macam ni, dia ada banyak gelembung udara kan? Nah, gelembung udara ni adalah disebabkan oleh gas karbon dioksida yang terperangkap. So, logiknya makin banyak gas karbon dioksida terperangkap, makin naiklah roti, adunan roti tu. Kemudian bila kita bakar roti ataupun terbakar roti, awak akan rasa macam bau masam kan? Sebenarnya masam tu adalah ada etanol yang tersejat semasa pembakaran. Kemudian, fermentasi yang berlaku pada tumbuhan. Fermentasi yang berlaku pada tumbuhan sebenarnya ada dua jenis. Pertama, tapi dalam buku teks awak, dia fokus kepada padi. Tapi sebenarnya dalam percambahan biji benih pun berlakunya fermentasi biji benih ataupun sebenarnya respirasi anaerob tau. Sebab biji benih ni, okey, luar dia ada testa. Testa ni kedap udara. So, bila kedap udara, percambahan biji benih atau percambahan biji benih, maksudnya tenaga yang diperlukan untuk biji benih ni bercambah adalah melalui fermentasi alkohol. Okey. Now, tapi awak lebih fokus kepada padi. Now, katakanlah tak semua tumbuhan boleh hidup di kawasan air bertakung ataupun kurang oksigen. Macam mana padi ni boleh hidup di kawasan air bertakung dan kurang oksigen? Disebabkan padi ni mempunyai enzim namanya adalah hydrogenase. Enzim hydrogenase ni boleh menguraikan molekul etanol kepada karbon dioksida tak toksik. Senang kata, kalau tumbuhan lain macam pokok rambutan, kalau banjir, okey, kalau katakanlah pokok lain mengalami orang kata respirasi anaerob ataupun fermentasi alkohol, okey,
fermentasi alkohol dia akan menghasilkan etanol kan. So etanol untuk tumbuhan lain dia akan menjadi toksik. Tapi kalau lah untuk padi, okey, etanol yang terhasil tu dapat diurai menjadi karbon dioksida tidak toksik. Sebab tu padi boleh tahan. Okey. Kemudian kita tengok fermentasi asid laktik. Fermentasi asid laktik berlaku. Okey, ada dua contoh. Pertama adalah lactobacillus, kedua adalah sel otot manusia. Okey. Now, kita terus tengok kan kat sini gambar rajah. Ini tadi kita dah discuss. Nampak tak? Ini adalah untuk buat roti. Yang bubble-bubble kat sini adalah disebabkan ada gas karbon dioksida yang dibebaskan dan terperangkap ni. Okey, kemudian ini adalah tumbuhan padi. Padi boleh menjalani fermentasi alkohol sebab padi ada enzim yang namanya enzim dehydrogenase. So, enzim alkohol dehydrogenase ni dapat menguraikan molekul etanol kepada karbon dioksida yang tidak toksik. Kata apa jadi kalau pokok rambutan? Kata kalau pokok rambutan hidup dalam ni, kalau rambutan lama-lama menjalani proses fermentasi alkohol, pokok rambutan tu boleh mati. Sebab pokok rambutan ni, okey, sebab kalau fermentasi alkohol dia akan menghasilkan etanol kan. Etanol yang terlampau banyak dia akan menjadi toksik. So tumbuhan tu akan mati. Okey. Now, so kita tengok fermentasi asid laktik. Now, dalam fermentasi asid laktik ada dua contoh. Pertama adalah lactobacillus. Lactobacillus ni menjalani fermentasi menghasilkan dadih ataupun namanya lain adalah yogurt. Yogurt ni macam Bliss Vitagen kan. Kalau air Bliss rasa dia macam mana? Rasanya adalah masam. Masam tu apa? Adalah daripada penghasilan asid laktik. Ini awak kena ingat tau ni. Ini wajib ingat. Ini adalah persamaan perkataan. Glukosa akan diurai menjadi asid laktik dan juga tenaga. Okey, so macam mana yogurt rasa masam disebabkan asid laktik. Okey, kita manusia boleh tak menjalani fermentasi asid laktik? Boleh. Tapi ada certain time sahaja, bukan selalu. Kita mendapat tenaga yang utama adalah melalui respirasi aerob. Bila masa badan kita menjalani fermentasi asid laktik ataupun respirasi anaerob, okey, adalah bila dalam aktiviti cergas. Dalam aktiviti cergas, awak tengok sini, kadar penggunaan oksigen melebihi kadar yang dibekalkan oleh sistem peredaran darah. Senang kata, otot kita nak oksigen, tapi oksigen tak sampai lagi. Okey, tapi otot kita perlukan tenaga. So, dalam keadaan yang begitu, otot kita akan menjalani fermentasi asid laktik. So, tengok nampak. Okey, kekurangan oksigen. So, senang kata, kalau awak nampak di sini, awak nampak kat sini, glukosa dalam keadaan kekurangan oksigen. Okey, keadaan kekurangan oksigen, kita kata badan kita mengalami hutang oksigen. Dalam keadaan hutang oksigen ni, maksudnya oksigen tak cukup dekat sel otot kita, glukosa ni akan diurai menjadi tenaga, tetapi tenaga yang dihasilkan hanya sedikit, which is 2 ATP ataupun 150 kilojoule. So, senang kata, dalam keadaan kekurangan oksigen, ini kita panggil dia adalah hutang oksigen. So, dalam keadaan hutang oksigen, glukosa akan diurai menjadi asid laktik dan juga tenaga. Okey, tapi tenaga yang dihasilkan sedikit, tapi cukuplah untuk otot tu berfungsi. Now, katakanlah awak tengok kan, katakanlah awak bayangkan awak lari laju, and then katakanlah macam sukantara kan, cikgu suruh lari. Bila awak berlari, mula-mula badan awak akan menghasilkan tenaga melalui respirasi aerob. Kemudian halfway tu, separuh jalan tu, sel otot awak akan menjalani fermentasi asid laktik, which is glukosa akan diurai menjadi tenaga dan juga asid laktik. So, bila glukosa dioksida menjadi asid laktik dan juga tenaga, ini kita panggil dia sebagai hutang oksigen. Okey, kemudian awak perasan tak, bila dah nak sampai hujung, dah nak finish line tu, awak akan perasan awak akan tercungap-cungap kan? Bila aktiviti cergas tu berhenti, okey, bila banyak sangat asid laktik ni akan menyebabkan kelusuan otot dan kekejangan. Awak perasan tak, selepas awak lari yang 100 meter semasa sukantara tu, awak akan tercungap-cungap kan? Tercungap-cungap tu adalah disebabkan yang ini tau. Hutang oksigen ni dibayar dengan cara
Okey, pengambilan oksigen secara berlebihan dengan secara tercungap-cungap. Bila awak tercungap-cungap, maksudnya badan kita dapat banyak oksigen kan? Bila badan kita mendapat banyak oksigen, so oksigen tu sebenarnya digunakan asid laktik ni. Asid laktik ni akan dioksidakan oleh oksigen, okey, untuk menghasilkan gas karbon dioksida, air dan juga sebenarnya adalah tenaga. So, bila asid laktik ni dah habis, okey, dioksidakan menjadi tenaga, kita kata hutang oksigen telah dibayar. Okey? Alright. So, itu sahaja untuk bahagian fermentasi asid laktik. Okey, kemudian kita teruskan di sini. Persamaan antara respirasi aerob dan juga fermentasi. Persamaannya di sini pertama, okey, proses bermula di sitoplasma. So, proses bermula di sitoplasma ni ingat tak masa glikolisis? Glikolisis maksudnya glukosa dioksida menjadi piruvat. So, maksudnya respirasi aerob dengan anaerob sama. Glukosa ni akan dioksida, akan ditukarkan menjadi piruvat. Ni tetap sama. Glikolisis berlaku. Sebab tu bermula di sitoplasma. Aerob dengan aerob dan fermentasi sama. Mula di sitoplasma sebab proses glikolisis berlaku. Kemudian kat sini, glukosa penukaran kepada tenaga kimia. Betul lah, sebab apa-apa pun dalam respirasi ni sebenarnya glukosa akan diurai menjadi tenaga. Okey, kemudian berpersamaan dia berlaku di yeast, bakteria, haiwan dan juga tumbuhan. Kemudian tenaga dalam bentuk apa? Sama, respirasi aerob ataupun fermentasi, tenaga dalam bentuk ATP. Ni tadi we have discussed. Dia bermula dengan glycolysis. Glukosa ditukar menjadi piruvat. Berlaku kat mana? Ini berlaku di sitoplasma. Okey. Nah, perbezaan di sini. Okey, respirasi aerob, penguraian glukosa secara lengkap. Yang ini penguraiannya adalah tidak lengkap. Kenapa tak lengkap? Sebab tanpa oksigen atau oksigen yang terhad. Yang sini kenapa lengkap? Sebab ada oksigen. Okey, kalau sini, okey, berlaku dua tempat, sitoplasma sebab ini proses glycolysis dan juga mitokondria. Kalau di sini hanya berlaku di sitoplasma sahaja. Ini bahagian respirasi aerob menghasilkan air, sini tidak menghasilkan air. Di sini glukosa dioksida secara lengkap. Okey, menghasilkan karbon dioksida dan juga air. Di sini glukosa tidak dioksidakan secara lengkap. So, menghasilkan sama ada etanol dan karbon dioksida ataupun asid laktik. Ini yang saya cakap, tenaga. Okey, sini satu molekul glukosa menghasilkan 2898 kilojoule. Maksudnya tenaga yang dihasilkan adalah lebih banyak. Kalau sini satu molekul glukosa menghasilkan hanya 210. Ini masa fermentasi alkohol. Ataupun lagi sikit masa fermentasi asid laktik. Ini yang dekat otot manusia ni. Otot manusia, masa aktiviti cergas. Aktiviti cergas. Hanya 150 kilojoule. Okey, so itu sahaja.